Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khaliwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Sri Ram Nath Kovind, Presiden Republik India. Dan Tuan Yang Terutama Sri Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India dan Kerajaan serta Rakyat Republik India bersempena dengan Hari Republik India. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khaliwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama General The Honourable David John Hurley, SC DSC Retired, Governor General Commonwealth Australia. Dan The Honourable Scott Morrison MP, Perdana Menteri Commonwealth Australia dan Kerajaan serta Rakyat Australia bersempena dengan Hari Australia. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khaliwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada akhbar siaran Jabatan Perdana Menteri bertarikh 30 Disember 2020 dan pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan pada 12 Januari 2021, Jabatan Perdana Menteri maklumkan penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing daripada Malaysia termasuk perjalanan transit melalui pos-pos kawalan darat dan laut dengan melintasi negara Brunei Darussalam adalah dilanjutkan selama 14 hari sehingga 10 Februari 2021. Sementara itu, transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atas sokongan daripada pihak berkuasa Malaysia yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atau atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan transport operators berdaftar di Malaysia dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang esensial ke negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di pekarangan sempadan yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam juga dilanjutkan selama 14 hari sehingga 10 Februari 2021. Penangguhan sementara kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan juga dilanjutkan selama 14 hari sehingga 10 Februari 2021. Penangguhan sementara kebenaran keluar negeri bagi pelajar-pelajar untuk membuat perjalanan ke United Kingdom dilanjutkan selama sebulan sehingga 28 Februari 2021. Selain daripada United Kingdom, penangguhan sementara juga dilaratkan kepada negara-negara yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi sebagaimana penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan dan melibatkan semua penuntut-penuntut warga negara Brunei Darussalam. Kebenaran keluar negeri bagi warga perkhidmatan awam di bawah skim latihan dalam perkhidmatan LDP untuk membuat perjalanan ke negara-negara yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi sebagaimana penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan ditangguhkan sementara selama sebulan bermula 26 Januari 2021 sehingga 28 Februari 2021. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Maklumat lanjut hubungi Travel Hotline di talian 120 semasa waktu bekerja. 16 ahli Majlis Mesyuarat Negara kemarin meninjau beberapa tapak perusahaan pertanian, perikanan,
perhutanan dan pelancongan yang terdapat di daerah Tutong. Ia merupakan siri lawatan kedua diaturkan oleh Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan bagi mengkongsikan kefahaman serta memberikan mengenai perkembangan dan pencapaian terkini aktiviti perusahaan dalam industri pertanian dan perikanan di daerah berkenaan. Program Lautan Kerja juga adalah bagi memberikan pendedahan mengenai penglibatan anak-anak tempatan dalam perusahaan pertanian dan perikanan sama ada sebagai pemilik secara persendirian ataupun usaha sama dengan para pengusaha asing dan juga peluang pekerjaan yang disediakan kepada anak-anak tempatan. Rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara disertai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Sumber Utama dan Pelancongan dan Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. Lawatan bermula di tapak ternakan udang Sungai Penyatang Tutong seluas 200 hektar yang dimiliki oleh syarikat Golden Corporation Sdn Berhad. Diurus oleh Awang Richard Chuang Sisha, syarikat ini mula beroperasi pada tahun 2016. Tahun lalu syarikat ini pada keseluruhannya mengeluarkan hasil ladang hampir 2,800 tan metrik bernilai 23 juta ringgit. Hasil keluaran ladang ini dipasarkan di pasaran tempatan dan diekspor ke luar negara. Syarikat ini telah menjalin usaha sama dengan The Oman Brunei Investment Company OBIC pada November 2019 bagi mengembangmajukan perusahaan untuk meningkatkan pengeluaran ternakan udang dalam kolam pada tahun 2020. Tapak tersebut mempunyai 138 buah kolam iaitu ladang ternakan udang terbesar di negara ini. Syarikat ini mempunyai 200 orang pekerja tempatan yang memegang jawatan utama di bahagian yang berlainan. Our forecast production in 2021 is no less than 5,000 tons. The Penyatang is 200 hectares in size. Once Phase 2 development at Penyatang Shrimp Farm is expected to complete sometime next year, we will have another 259 hectares of shrimp farm, which will bring our production to a greater height. Lautan seterusnya ialah syarikat PDS Abattoirs Sdn Berhad yang terletak di kawasan kemajuan pertanian KKP Batang Mitos. Syarikat ini merupakan syarikat berkaitan kerajaan yang mana Darussalam Asset Sdn Berhad adalah pemegang saham majoriti. Di sini rombongan mendengar penerangan mengenai perkembangan serta kemajuan terkini yang dicapai oleh syarikat dan melawat aktiviti pemeliharaan ternakan ruminan melalui sistem feedlot. Pada tahun lalu, jumlah hasil ternakan yang berjaya dikeluarkan adalah sebanyak 5,526 ekor lembu dan 976 ekor kerbau. Syarikat ini mempunyai 72 orang pekerja, 38 daripadanya adalah terdiri dari anak tempatan. Tapak syarikat Green Technology Farm juga terletak di KKP Batang Mitos yang mengusahakan aktiviti peladangan tanaman buah-buahan, khususnya tanaman pisang Cavendish. Syarikat ini telah ditawarkan tapak seluas 24 hektar pada tahun 2018 di bawah projek rintis bagi mengusahakan tanaman pisang. Setakat ini, pihak syarikat belum lagi mengeluarkan hasil dari tanaman pisang yang diusahakan dan dijangkakan akan mula mengeluarkan hasil pada tahun ini. Syarikat ini mempunyai 5 orang pekerja terdiri daripada seorang anak tempatan. Sesi lawatan berakhir di tapak perusahaan syarikat Diana Aliyah Enterprise di Lot 5 dan Lot A KKP Batang Mitos berkeluasan 10 hektar. Syarikat yang diusahakan oleh Dayang Diana Aliyah binti Abdullah telah ditawarkan tapak ini pada tahun 2019 bagi menjalankan perusahaan tanaman buah-buahan tidak bermusim dengan tanaman pisang berangan dan pisang madu sebagai tanaman utama. Tahun lalu syarikat ini berjaya menghasilkan keluaran sebanyak 4,765 kilogram bernilai lebih RM7,800. Syarikat ini mempunyai 3 orang pekerja yang terdiri dari 2 orang anak tempatan. Program lawatan akan diteruskan lagi dengan siri lawatan ketiga ke tapak-tapak perusahaan pertanian dan pelancongan di daerah Temburong pada hari Rabu
27 Januari 2021. Yang Berhormat Awang Haji Muhaimin bin Haji Johari alias Jahari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara menjelaskan para belia di negara ini perlu diberi peluang untuk berkecimpung dalam bidang perniagaan. Justru peranan pihak-pihak tertentu penting dalam merealisasikan hasrat tersebut. Sudah masanya belia-belia generasi-generasi tani baru diberikan peluang untuk memulakan perniagaan-perniagaan yang boleh menjamin kehidupan. Kalau dulu orang berniaga hanya untuk pendapatan sampingan, now generasi baru diorang memerlukan perniagaan itu adalah untuk menunjang kehidupan, bukan lagi sebagai pendapatan sampingan. Itulah mudah-mudahan dari segi pertanian ini belia-belia kata ini akan lebih maju. So, duty-duty pihak-pihak tertentu untuk menyediakan, terutamanya dari segi peluang pinjaman startup. So, I think daripada pihak Kementerian MPRT tidak ada halangan untuk menyediakan tapak tanah. Sejak bulan Disember 2020, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah membuat penelitian secara rapi antara lain bersama pihak Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Halih Walgamah, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Adat Istiadat Negara, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei bagi mendapatkan pandangan dan nasihat demi memastikan elemen-elemen sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan pada tahun ini akan mengetengahkan semangat patriotisme yang tinggi seperti sambutan-sambutan sebelum ini. Pada masa yang sama, sambutan disesuaikan dengan norma baharu terutamanya dari aspek keselamatan setiap pihak yang terlibat dan hadir dengan mematuhi garis pandu Kementerian Kesihatan yang dikuatkuasakan pada ketika ini. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada mesyuarat jawatankuasa tertinggi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun 2021 di Dewan Digadong Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mullah Datuk Seri Paduka Haji Abidin berkata, acara-acara sambutan pada kali ini akan mematuhi Standard Operating Procedure SOP yang ditetapkan. Bagi upacara Perhimpunan Agong dan Majlis Doa Kesyukuran secara khususnya, Yang Berhormat menjelaskan pintu-pintu masuk akan ditetapkan mengikut zon untuk mengasingkan para peserta jemputan serta petugas mengikut gelembung masing-masing selaras nasihat Kementerian Kesihatan. Negara Brunei Darussalam ke-37 pengetahuan makluman ahli-ahli. Di samping itu, durasi upacara Perhimpunan Agong tidak akan melebihi 2 jam dengan mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter antara satu dengan yang lain. Walaupun ini bermakna skala acara-acara sambutan tidak akan sama seperti tahun-tahun yang lepas, apa yang paling penting, kita hendaklah memastikan konsep sambutan yang dipilih akan terus menekankan kualiti dan berimpak tinggi dalam suasana penuh semangat patriotisme, ceria dan berwarna-warni dengan memperlihatkan perpaduan negara dan budaya kita ke arah pemantapan ketamadunan dan sejarah bangsa. Inilah objektif utama mesyuarat pada petang ini. Ahli-ahli jawatankuasa tertinggi yang dihormati sekalian, memandangkan tinggal 29 hari lagi sebelum pelaksanaan upacara Perhimpunan Agong pada 23 Februari 2021, Sekretariat Perambatan Kuala saya memaklumkan bahawa beberapa siri mesyuarat di peringkat urustia dan jawatankuasa kerja telah dan terus diadakan sebagai persediaan sejak akhir tahun 2020. Oleh demikian, perbincangan pada hari ini akan memfokus kepada laporan-laporan perkembangan serta cadangan-cadangan pihak urustia dan setiap jawatankuasa kerja terhadap perkara yang memerlukan ketetapan para ahli, khususnya mengenai persiapan yang giat dijalankan, termasuk hasil pertandingan logo, format persembahan padang, pemberisan lalu, atur acara dan tarikh-tarikh raptai bagi upacara dan acara utama sambutan. Mesyuarat turut membincangkan persediaan acara berkaitan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37, antaranya Majlis Doa Kesyukuran, Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah, membaca surah Yasin serta membaca doa kesyukuran, upacara Perhimpunan Agong, upacara menaikkan bendera besar dan acara-acara sampingan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 seperti Majlis Khatam Al-Quran 37 kali dan Festival Hari Kebangsaan.
Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Halih Agama, Datin Seri Paduka Dr. Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan beserta ahli-ahli jawatankuasa tertinggi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Mesyuarat pertama Pegawai-Pegawai Ekonomi Kanan ASEAN bagi Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang ke-52 secara rasminya bermula dengan persidangan video kemarin. Mesyuarat dipengerusikan oleh Dr. Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat dihadiri oleh para pegawai ekonomi kanan dari 10 negara anggota ASEAN dan wakil daripada Sekretariat ASEAN yang beribu pejabat di Jakarta, Indonesia. Antara agenda mesyuarat perbincangan mengenai 10 Priority Economic Deliverables PETS negara Brunei Darussalam, 2021 Annual Priorities dan mereview laporan terkini daripada badan-badan sektoral di bawah bidang kuasa SIOM. Selain itu, mesyuarat juga akan bincangkan dan mempertimbangkan hala tuju bagi meningkatkan lagi hubungan perdagangan luar ASEAN. Jabatan Perancang Ekonomi dan Statistik JPS telah mengutip harga runcit bagi beberapa barangan makanan asasi daripada lebih kurang 100 kedai di semua daerah. Selain dari pengutipan harga runcit, JPS juga mengumpul maklumat mengenai kos dan harga runcit barangan makanan berkenaan bagi mengenal pasti sekiranya terdapat premis-premis perniagaan yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Senarai harga runcit berkenaan boleh diperoleh melalui aplikasi mudah alih pengguna bijak, media sosial dan laman sesawang rasmi seperti yang tertera. Bagi menggalakkan ketulusan harga, senarai harga runcit berkenaan disiarkan dan dikemaskini 3 kali seminggu sejak hujung bulan Disember yang lalu dan sekali seminggu bermula 18 Januari tahun ini. Laporan maklumat harga menunjukkan kenaikan harga ayam di pasaran pada beberapa bulan kebelakangan yang antara lainnya disebabkan oleh kenaikan harga makanan ayam dan kekurangan bekalan ayam yang ketara dan berlarutan bermula bulan November dan Disember lalu bagi memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Bagi produk pertanian seperti bawang, halia dan cili, kenaikan harga dilaporkan dalam tempoh 4 bulan kebelakangan didorong oleh isu penuaian di negara-negara pengeluar seperti keadaan cuaca yang tidak menentu. Bagi minyak masak, beberapa jenama popular minyak masak kelapa sawit mengalami kenaikan harga yang ketara disebabkan oleh peningkatan harga import dari negara pembekal. Secara amnya, kenaikan harga barangan makanan asasi berkenaan adalah berpunca dari isu bekalan yang punya implikasi ke atas harga. Lebih kurang 75% bekalan barangan makanan negara adalah diimport. Oleh itu, harga bagi barangan makanan tersebut sebahagian besarnya dipengaruhi oleh kadar inflasi dari negara luar yang pada masa ini semakin meningkat. Dalam usaha pihak JPS memantau harga dan penetapan harga maksimum kepada beberapa barangan seperti minyak masak dan susu tepung anak damit, kenaikan harga barangan tersebut tidak dapat dibendung sepenuhnya disebabkan faktor-faktor di luar kawalan. Orang ramai disaran untuk memberikan maklumat tambahan kepada JPS mengenai sebarang amalan perniagaan yang disyaki melanggar perundangan di bawah tanggungjawab JPS melalui hotline pengguna di talian Darussalam 123. 3 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baru COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 175 dengan kes sembuh seramai 169 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 264 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 34 kes. 523 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,898 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 229 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 89,900.
Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dalam menguatkuasakan perundangan serta peraturan di bawah Perintah Perikanan 2009, Seksyen Penguatkuasaan Jabatan Perikanan Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan telah mengenakan denda kompaun ke atas 4 buah syarikat nelayan atas kesalahan beroperasi menangkap ikan tanpa mempunyai lesen alat menangkap ikan yang sah atau telah mansuh dan melanggar salah satu syarat lesen alat menangkap ikan kerana menghampiri atau beroperasi menangkap ikan di kawasan lingkungan 500 meter dari sangkar-sangkar ikan terapung luar pantai di kawasan perairan negara Brunei Darussalam. Syarikat Asfia Enterprise dan Hanashawi Enterprise masing-masing didenda kompaun sejumlah RM1,000. Syarikat Hajah Nirga Adi dan Anak-Anak dan Lee King Ko Trading Company dikenakan denda RM500. Orang ramai nelayan-nelayan dan syarikat-syarikat nelayan diingatkan supaya sentiasa mematuhi perundangan dan peraturan yang dikuatkuasakan di bawah Perintah Perikanan 2009 iaitu tidak dibenarkan menghampiri atau beroperasi menangkap ikan di dalam kawasan lingkungan 500 meter daripada sangkar-sangkar ikan terapung luar pantai kawasan perairan negara. Jika didapati bersalah boleh didenda kompaun sehingga RM1,000 atau didakwa di mahkamah dan jika sabit kesalahan dikenakan denda sehingga RM10,000 atau dihukum penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali.